الله من الشيطان الرجيم لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين لولا kalaulah akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau bagi aku umur tambah agak sikit saja ya Allah. Qarib artinya dekat. Ini kalimah ini Allah ceritakan tentang orang yang sudah mati itu, kalau Allah hidupkan dia balik, Allah bagi dia kesempatan, Allah tanya, hai jenazah orang yang mati, maukah kamu aku hidupkan lagi? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bagilah kami hidup walaupun agak sikit, sekejap, sedetik saja. Kalau aku bagi engkau hidup lagi, engkau nak apa? Kata Allah. Apa kata mereka? Fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah. Tak ada mereka katakan, kalau aku bagi engkau hidup lagi, kau nak apa? Aku nak pergi haji, kata. Tak ada. Aku nak salat tahajud, tak ada. Aku nak kahwin lagi, kata. Tak ada. Fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Bahagian yang kedua kita sudah, wa akum minas salihin, masukkan aku orang yang saleh. Alhamdulillah kita sudah masuk menjadi jamaah Masjid As-Salihin. Tinggal bahagian yang pertama ni lagi yang belum. Fa as-saddaqa, bersedekah. Biasa kalau saya cerita tentang masalah sedekah ni biasalah, biasa tempat lain. Asal saya dah cakap pasal sedekah, tak lama sesudah itu keluar kotak sedekah. Biasa, tapi kabarnya di masjid di Melaka ni tak ada. Tak ada, sebab mereka langsung saja transfer banking. Langsung aja dia kirim. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ibadah kita ini dibagi kepada dua. Yang satu namanya ibadah badani. Badan ni udah jadi bahasa orang Melayu. Badan ni ibadah badan lah. Tadi yang udah kita buat ni semua ibadah badan. Masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan. Kaki kanan, badan. Kaki mana pula badan Pak Ustaz? Lain kaki, lain badan. Badan semua. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Namanya badan. Lalu kemudian membaca doa, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Badan. Kena ibadah mulut, lidah, hati, semua ibadah badan. Dari mulai jantung yang di dalam, nafas, paru-paru, itu semua ibadah badan. Lalu kemudian mengangkat tangan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bandingkan dengan tuan imam, jauh. Saya sembahyang subuh ni, saya pejam mata kejap, rasa-rasa di Masjidil Haram bersama Syekh Bandar Bali lah rasanya sebut. Masya Allah, tabarakallah, matta'anallahu bihusni sautihi. Kita sudah merasakan nikmat dengan suara yang merdu. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami sudah hiasi langit dengan bintang gemintang yang begitu indah. Maknanya mata kita suka pada yang indah-indah, yang elok-elok, yang cantik-cantik. Kalau mata suka pada yang indah, telinga juga suka pada yang indah. Itulah makanya suara imam itu amat sangat berpengaruh kepada makmum. Kadang kita tak terasa sembahyang lama kalau imamnya, Masya Allah. Kadang terasa lama betul, walaupun inna a'tayna. Kadang imam ni banyak pula batuk daripada ayat lagi. Masya Allah, ini pentingnya. Maka muda-muda belia kita, anak-anak kita didik supaya dia hafaz Al-Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita hafaz Quran. Suara pula elok, membaca ayat-ayat sehingga tak terasa tahajud, qiyamul lail. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua ibadah badan. Rukuk, ibadah badan. Sujud, ibadah badan. Tasyahud, ibadah badan. Iftitah, ibadah badan. Selepas itu berzikir, astaghfirullah, Allahumma antas salam, ibadah badan. Mengangkat tangan berzikir, ibadah badan. Doa, ibadah badan. Ini semua ibadah badan. Tapi ada satu lagi bukan ibadah badan. Namanya ibadah maliyah. Ibadah badaniyah, badan. Yang satu lagi ibadah
maliyah. Mal. Mal artinya condong. Pokok kayu di tepi pantai, kemana condongnya? Ke laut. Pokok kelapa di tepi pantai tumbuh, condong dia ke laut. Mal maknanya condong. Kenapa orang Arab menyebut harta itu mal? Kerana hati kita condong kepada harta. Hati condong kepada harta. Maka disebut dia mal, condong. Orang putih menyebutnya mall. Sebab hati condong ke mana? Banyak mengaku hati condong ke mall. Bila ada masjid, ada mall. Di mana orang ramai? Di mall. Tempat lain, di Melaka masjid. Malam tadi, Masya Allah, saya posting gambar. Oh, berlimpah ruah. Masya Allah. Saya sangka, sebab dah ramai malam tadi, ini subuh ni nampaknya setengah sop je. Sebab malam tadi dah habis. Rupanya lagi ramai. Tak nampak ujung jamaah entah di mana. Apa maknanya? Ibadah harta, ibadah badan penting. Mana yang paling penting? Ibadah badan ke ibadah harta? Kalau diam, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Cah mana dia setuju? Ya. Hadis diam tanda bersetuju ni ceritanya anak gadis dipinang orang. Maka seorang bapa tak boleh meminangkan anaknya sebelum dia tanya dulu. Dia tanyalah. Kalau di kampung saya, kemarin saya baru jadi saksi nikah. Itu berikut ini kita dengarkan apa kata anak. Maka si bapa bertanya kepada anaknya. Dia tanya, anakku, maukah engkau menikah dengan lelaki ini? Biasa anak gadis tu malu, dia diam. Dia tak jawab. Diam dia tu, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Anak gadis dulu. Sekarang dia pula anak. Yang itu sajalah, kata dia. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang diam, setuju. Tuan-tuan bersetuju tak kalau kita subuh ni bersedekah RM1,000? Setujulah tu. Oleh sebab itu maka ibadah harta. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala manakala bercerita tentang jihad, selalunya kita kalau sebut makna jihad ni nyawa, jihad ni mati syahid. Tapi kalau kita tengok dalam Quran dia tak. Cuba tengok ayatnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang membuat kamu selamat daripada azab neraka jahanam? Kata Allah Ta'ala. Mau. Apa dia? Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihadlah kamu di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum. Dengan harta. Wa anfusikum. Dengan nyawa. Dengan harta. Dengan harta. Kalau datanglah perompak, na'udzubillah. Saya nak bagi perumpamaan saja, bukan doa. Kalau datanglah dia ke rumah orang kaya, lalu kemudian orang itu bertanya, kamu pilih mana? Nyawa atau harta? Dia katakan, harta amat sangat disayangi. Banyak orang berkata, saya ni Ustaz Abdul Somad masa muda ni memang agak bakhil sikit. Tapi nanti kalau saya dah tua, rambut dah putih, dah dekat liang kubur, saya tak pentingkan harta ni lagi. Banyak orang berprasangka demikian. Cuba kita tengok hadis Nabi SAW. Apakah orang makin tua itu makin sayang harta atau tidak? Yahrumu ibnu Adam, yakburu ibnu Adam. Semakin bertambah umur manusia, maka yang lain semakin lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam semula, jadi macam budak kecil balik. Dulu mata ni tak terang. Nanti kalau kita dah tua pun tak terang. Membaca Yasin, kadang nun pun 3 titik. Dulu masa belajar berjalan, kaki tak kuat. Nanti sampai masanya kita tua, tegak lama sikit tak kuat. Imam baca ayat agak panjang sikit, meleleh air mata kita. Bukan kena sedih, kaki sakit tegak lama.
Ya keburu-buru Adam, kalau umur manusia ni bertambah, maka dia pun semakin lemah. Mata lemah, telinga lemah, kaki lemah, otak lemah, jantung lemah. Semua lemah. Kecuali dua, kata Nabi. Ada yang umur bertambah, yang lain lemah, tapi yang dua ni makin kuat. Apa dia? Hubbul mal, makin cinta harta. Makanya banyak orang sudah tua, diajak dia sembahyang zuhur, dia buat 2 rakaat. Datuk, kenapa 2 rakaat? Lupa aku, tak ingat. Diajak dia makan sahur, ikut. Nawaitu shawma ghadin lillahi ta'ala. Siang, dia suap nasi. Kenapa makan? Aku lupa. Tapi surat tanah, ingat. Ingat. Oleh sebab itu, maka cinta kepada harta ni, Masya Allah. Itu pula ayat yang dibaca Tuan Imam kita tadi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta amat sangat kuat. Maukah kamu datang solat berjamaah? Siap datang. Maukah kamu datang mendengar tazkirah? Siap telinga. Maukah kamu qiyamul lail malam? Siap mata. Semua siap. Maukah kamu bersedekah? Lupa. Memanglah tabiat manusia. Apakah orang Melaka ni suka bersedekah? Suka. Mana buktinya? Ni masjid. Masjid cantik, indah, lampunya cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ada aircon cantik, sejuk, rasa-rasa di Turki sekarang. Masya Allah. Tulis-tulisan ni cantik. Saya minta kepada sesiapa saja yang membina masjid, masjid baru, masjid besar, masjid kecil, supaya ikutlah tulisan kaligrafi khat yang ada di Masjid Salihin Melaka. Hendaknya buat macam ni. Kerana banyak saya tengok kaligrafi di masjid-masjid, banyak orang manakala dia tengok kaligrafi, Masya Allah Ustaz, cantiknya. Apa ayat tu? Entah. Tapi di Masjid Salihin ni dia tahu. Cuba tengok. Wallahul ghaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Kadang setengah orang dia rasa segan nak tulis huruf EBCD di masjid. Maka dia jangan tinggalkan huruf Arab Melayu, huruf Jawi. Anak-anak kita mesti faham. Sebodoh-bodoh orang Melayu zaman dulu, mustahil dia tak boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab dia baca tulis huruf Jawi. Ini hidupkan balik. Maka mesti ada tulisan di sekolah-sekolah huruf Jawi lagi. Dulu kami lama tak ada huruf Jawi. Selepas reformasi tahun 1998, maka semua kawasan daerah boleh tulis huruf apa, huruf daerah dia. Maka orang di Jawa pun tulis huruf Jawa balik. Di Sulawesi ada huruf Paku, huruf macam-macam huruf. Kami di Riau, Melayu, kami balik tulis huruf Jawi. Nama-nama jalan itu huruf Jawi. Nama-nama, bahkan di Siak, ada nama satu kawasan kerajaan Melayu Siak, huruf Jawi. Tidak hanya nama jalan, nama ofis, sampai nama-nama tempat-tempat niaga Cina-Cina pun pakai huruf Jawi. Saya sampai situ lama saya tak boleh baca. Apalah bacaan? Rupanya Ong Tai Kim. Kita lama juga di Arab. Kita tak boleh baca Arab. Yang lama di Arab jangan sombong. Sebab unta lebih lama lagi. Oleh sebab itu maka ibadah harta ni mesti. Banyak orang, setengah orang mengatakan kita tak perlu kaya, kita sebut tak perlu harta. Harta ni hanya melalaikan pada Allah saja. Maka kita mesti hidup susah, hidup miskin. Siapa yang mengajarkan ini? Cuba kita tengok. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid? Banallah lahum mithlahu baitan fil jannah. Dibinakan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Siapa yang membina masjid? Semalam masa saya lalu di Sungai Melaka, naik bot tengok. Ustaz Somad, ini sebelah kiri kita ada masjid. Masjid Jawa. Masya Allah. Patutlah saya tak boleh tazkirah di situ. Sebab saya bukan orang Jawa. Dalam Islam nama je. Masjid Jawa, Masjid India, sesiapa saja boleh sembahyang di situ.
Masjid apapun namanya. Sebab kalau sudah masuk ke dalam masjid, wa annal masajida lillah, masjid punya Allah, siapapun boleh masuk. Mungkin sebab banyak komuniti suatu suku, maka dia buat. Ada masjid Jawa, ada masjid India, ada masjid kampung Arab, ada masjid macam-macam. Tapi sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam masjid, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beza dengan Arab dengan yang tak Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beza berkulit putih dengan berkulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Kita sesama di Melaka ni tak boleh bezakan sebab rupa ni lah sama. Mana orang Jawa, mana orang Melayu, mana orang Minangkabau, mana orang, semua sama. Tapi manakala kita di Masjidil Haram, nampaklah semua hamba-hamba Allah. Kadang kita berdoa di tepi Kaabah tu pun, manakala kita berdoa pejam mata, khusyuk sikit. Tapi kalau buka mata, tengok sebelah ni, hitam. Tengok sebelah ni, putih. Macam bentuk doa. Berdoa pula orang Turki, bahasa Turki. Berdoa orang India, bahasa India. Berdoa orang kita, bahasa Melayu. Macam-macam doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling utama adalah man bana masjidan, membina masjid. Sampailah Nabi Muhammad SAW pada hari Isnin. Bertolak dari Makkah hari Isnin sampai di Quba hari Isnin. 8 hari 8 malam. Naik unta. Sampai di Quba menginap tidur 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. 4 malam tegaklah satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Siapa yang solat di Masjid Quba 2 rakaat, maka sama seperti umrah. Mengapa begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab orang di Makkah senang saja nak umrah. Tawaf, sa'i, tahallul, umrah. Tawaf, sa'i, tahallul, umrah. Orang Madinah macam mana nak pergi umrah? Pergi umrah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sudah siap dengan pedang. Maka kata Nabi, siapa yang solat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, dapat pahala seperti umrah. Mudah-mudahan kita boleh diberi Allah Ta'ala rezeki melimpah ruah salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Sekarang banyak jamaah umrah ini masuk ke Masjid Quba, keluar balik. Tak ada sembahyang. Ambil gambar je. Na'udzubillah. Mana ibadah kita? Apa maknanya? 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat, berdiri satu masjid yang besar. Lalu kemudian pada hari Jumat, bertepatan pula kita pun hari ini hari Jumat. Hari Jumat Nabi SAW bertolak dari Quba ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bertolak dia dari Quba, berjalan dia. Tak boleh jalan cepat sebab orang ramai nak menyambut dia. Berjalan dia pelan. Masuk waktu solat Jumat. Sembahyang Jumat dia di jalan itu. Tepi jalan. Tempat dia sembahyang Jumat itu. Mengambil barakah tempat sujud Nabi dan para sahabat yang diridai Allah. Dibinalah satu masjid oleh khalifah yang adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Berdirilah satu masjid. Itulah yang hari ini namanya Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah itu bukan Nabi buat. Nabi sembahyang Jumat je. Tapi tempat sujud dia itu dijadikan masjid untuk jadi mengambil barakah. Masjid Al-Jumu'ah. Tapi jamaah-jamaah umrah jarang bertanya, Ustaz, di mana Masjid Al-Jumu'ah? Jarang. Yang banyak bertanya, di mana tempat celik kuning? Tempat celak. Bukan salah shopping belanja, tak salah. Tapi kita mesti kenali ini. Apa maknanya? Dalam 5 hari saja mereka sudah membina 2 masjid. Masjid Quba, Masjid Al-Jumu'ah, tempat yang baik, tempat yang mulia. Lalu kemudian sampailah Nabi SAW. Semua nak sambut Nabi. Datang orang ini kata, engkau ke tempat kami lah Rasulullah. Datang pula si fulan, kau ke tempat kami lah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, di mana untaku nanti berhenti, aku akan di situ. Unta Nabi SAW berhenti di kawasan Bani Najjar. Berhenti unta di kawasan Bani Najjar. Lalu kemudian kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'arahilih. Orang akan bersama dengan kendaraan binatang tunggangannya. Sebab dia berhenti di sini, maka aku pun di sini. Tempat Nabi berhenti itu pula lah masjid yang ketiga. Itulah dia Masjid Nabawi. Ma baina baiti, antara rumahku wa mimbari, mimbar aku, raudhatun min riyadil jannah.
Satu taman daripada taman-taman surga. Apa kata orang Madinah? Ambillah tanah ni ya Rasulullah. Ambil tanah ini. Tapi Nabi bayar. Kenapa Nabi tak nak mengambil? Kenapa mesti Nabi membayar? Karena Nabi ingin mendapatkan pahala sedekah. Padahal sebetulnya Nabi tak perlu sedekah. Sebab dia tak bersedekah pun Allah akan berikan dia apa yang dia nak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu pasti aku akan bagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada alam semesta ini kalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada surga, tak ada neraka, tak ada dunia, tak ada makhluk kalau bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu sebenarnya dia sedekah. Tapi kenapa dia beli tanah ni, dia wakafkan? Dia ingin mengajarkan kepada kita ada satu amal yang mengalir walaupun kita sudah mati, dikubur, dimakan cacing tanah, hancur berkeping, menyatu dengan tanah, dengan bumi. Tak ada lagi. Kubur yang sudah 50 tahun, 100 tahun bila digali, tulang pun tak ada lagi. Hancur. Kalaupun ada tulang, azmuz zanab, ujung tulang belakang, sebesar ibu jari, sebesar ujung jari. Itu saja lagi tinggal. Itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hidup tegak balik berdiri. Yang lain hilang semuanya. Kain hilang, semua hilang. Kuasa hilang, semua hilang. Tapi ada yang kekal abadi. Maka kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Sesiapa saja yang rajin baca Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, Allah ampunkan dosanya. Maknanya membaca Yasin bukan malam Jumat. Karena bunyi hadis tu man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada dia sebut malam Jumat. Sesiapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Sabtu, malam Ahad, tiap-tiap malam. Tak sanggup tiap malam, dia pilih malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, susahlah. Malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surah Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, adha'a lahum min nur. Allah berikan dia nur cahaya. Ma bainal jumu'ataini, hingga Jumat yang akan datang. Dari Jumat ini ke Jumat akan datang, diberikan Allah cahaya, terang. Sehingga dengan cahaya itu boleh dia membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Kita kalau tak dapat cahaya, gelap. Budak kecil kalau sampai tak ada cahaya, maka kata orang-orang tua kita dulu, jangan sampai mati lampu. Jangan sampai mati lampu. Sebab kalau mati lampu, budak kecil sesak nafas dia. Gelap, sesak, menangis. Manusia kalau sudah gelap, tak lagi boleh dia bezakan mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat, dia hantam saja. Habis semuanya. Tak lagi dia boleh bezakan mana beras dia, mana beras fakir miskin. Dia makan semua. Oleh sebab itu maka kita minta nur. Doa sembahyang tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Berikan aku cahaya. Supaya apa? Supaya boleh membezakan mana betul, mana salah, mana hak, mana batil. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'ah. Tunjukkan padaku bahwa yang hak itu adalah benar. Beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Beri aku yang tunjukkan bahwa yang batil itu adalah salah. Dan berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Itu semua baik. Baca Yasin baik. Baca surah Al-Kahfi baik. Tapi kalau sudah mati, stop. Selama puan-tuan di Melaka ni, pernah tak tengok orang mati baca Yasin? Tak ada. Kalau ada orang mati baca Yasin, kita pun lari. Takut. Tapi ada yang tetap kekal abadi selepas kita mati. Apa itu? Bersedekah surah Yasin. Di Melaka ada orang sedekah surah Yasin. Sedekah surah Yasin. Saya beberapa tempat saya bagi tahu, sedekah surah Yasin ni sudah banyak betul. Di tiap tempat kita tengok surah Yasin. Maka yang lagi elok, sedekah Quran. Tengok cantiknya Quran Masjid Solihin. Cantik, rapi. Nampaknya tak pernah dibaca. Ustaz Somad ni menyindir aja. Baca. Beli Quran, wakaf. Kalau beli surah Yasin dapat 100. Kalau beli Quran dapat 10. Mana elok? Yasin dah banyak betul. Beli Quran 10. Beli Quran 10. Terjemah harfiah. Satu ayat.
ada satu kalimah, ada satu terjemah, dibaca, ada pula tafsirnya, ada nuzul Qur'annya, ada pula tajwidnya. Beli 10 untuk almarhum, almarhumah, bagikan. Satu untuk sekolah, tadika Islam, satu untuk libri, satu untuk masjid, satu untuk anak yatim, satu untuk fakir miskin, bagi-bagi kepada yang lain, wakaf lillahi ta'ala. Ini amat sangat baik. Dengan itu mengalirkan pahala. Tapi selepas kita sedekah Quran ni, kita baca Quran juga. Banyak juga setengah orang dia sedekah Quran, habis itu dia tak ada baca Quran. Pakcik tak ada baca Quran, saya terima pahala je. Mana boleh. Begitu juga dengan bina masjid ni. Selepas kita bina masjid, kita datang ke masjid. Nabi dia bina masjid, tapi dia tetap solat ke masjid sampai meninggal dunia. Sekarang setengah orang banyak dia bina masjid, lepas tu dia tidur rumah. Tuan Haji tak ke masjid, pahala mengalir dah. Oleh sebab itu ini pahala adalah amal-amal yang baik. Sejalan, amal badan terus, amal harta pun terus. Untuk apa kita beramal harta ini? Harta ini punya Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Dia berikan pada kita, dia titipkan sementara kita hidup, selepas itu bukan punya kita. Selepas kita mati, maka dia bukan punya kita, dibagi kepada ahli waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, untuk tuan, nisfu setengah harta puan. Puan punya harta 1 juta, maka tuan mendapat setengah 50%. Illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad, kalau puan punya harta, falakumur rubu'u, 1/4, 25%. Macam mana? Dah tahu bagian? Apa maknanya? Bukan punya kita. Lalu selepas itu untuk anak-anak kita berapa? Lizzakari mislu hazzil unsayain. Anak lelaki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Mana yang punya kita? Itulah dia yang sehelai, 2 helai, 3 helai. Yang lain daripada itu tinggal. Kalau pernahlah dibelikan tanah untuk masjid, diberikan semen untuk masjid, dibelikan lampu wakaf untuk masjid, maka itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini makhluk yang Masya Allah, tabarakallah, sibuk dari pagi, petang, malam mencari harta, tapi rupanya harta pun ditinggal pula. Sibuk mencari makan, rupanya dia pun tak boleh makan. Manusia ni aneh. Berapa banyak dia sibuk mencari makan, tapi tak boleh makan. Semua makanan ada. Bila dimakan, tak boleh makan. Pakcik tak makan ni, tak kolesterol. Tak boleh makan ni, tak gula. Tak boleh makan. Maka yang tak boleh makan, tak apa. Yang tak boleh pakai, tak masalah. Tapi jangan sampai tak ada yang kita tinggalkan. Kerana yang kita sedekahkan inilah yang akan mengalir kekal abadi. Saya selepas mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, rasa-rasanya tak ada guna dunia ni lagi. Ambil semua ni untuk Islam. Jangan. Kita masih hidup lagi. Datang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, anakku hanya seorang perempuan sahaja. Itu pun suami dia kaya raya. Harta dia banyak. Ambillah hartaku ni semua ya Rasulullah. Kata Nabi, tak. Nabi tak nak. Kalau begitu asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, tidak. Setengah pun aku tak mahu. Kalau begitu ambil 1/3 ya Rasulullah. As-sulusu kasir, kata Nabi. 1/3 itu pun banyak. Anta da'awa rasataka aghniya. Kau tinggalkan anak-anak engkau dalam keadaan mampu. Khairun, lebih baik. Min anta da'ahum alatan. Daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin. Yatakaffafuna ala nas. Minta-minta pada orang. Tak baik. Ka'adal faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Jangan tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan fakir sehingga mereka menjadi kafir. Tapi amat sangat khawatir tentang hidup mereka, lalu kita cari yang haram, makan riba, buat riswah, buat ghibah, lalu kemudian kita beri mereka makan haram. Jangan. Berikanlah yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari-cari yang haram. Ya Allah. Minta rezeki yang halal. Makanya doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, beri aku ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah ilmunya bermanfaat, maka apa yang dia dapat? Rizqan wasi'an, rezekinya lapang.
Tapi rezeki yang lapang tak ada guna kalau kita sakit. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Tapi ini yang tiga-tiga ini kita dapat sebab apa? Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini semua kebaikan-kebaikan harta ini. Tapi kadang manusia ini kalau diajak dia bersedekah, sedekah untuk apa? Saya mendengar tazkirah tausiah Ustaz Abdul Somad, bangkit semangat saya untuk berwakaf. Maka itu ada tanah, wakafkan untuk sekolah tahfiz Quran. Alhamdulillah. Manakala dicek, ditengok, rupanya tanah ini bermasalah. Kenapa wakafkan tanah bermasalah? Ustaz Abdul Somad, sebab ada masalah, itulah maka saya wakafkan. Ternyata beramal tidak kerana Allah. Kita ini disuruh beramal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ada juga setengah orang kalau cerita sedekah ini, dia buat dari awal tu cerita sedekah, keutamaan sedekah, manfaat sedekah, bagaimana sedekah. Akhir-akhir tazkirah, marilah bersedekah. Untuk siapa? Untuk saya. Kenapa Ustaz bahaskan subuh ni tajuk sedekah? Sebab kita ingin membina masjid salihin ini lebih besar, lebih mewah, lebih besar, lebih megah, lebih cantik di masa akan datang insyaAllah. Amin. 2020 saya datang ke Melaka, 2030 saya datang lagi. Bukan maknanya 10 tahun tu tak datang-datang juga. Dekat je, bukan jauh dari Dumai. Pejam mata sampai. Sampai. 2000 datanglah tabligh akbar tazkirah kajian Islam merasmikan Masjid Solihin yang baru bersama Al-Mukarram Abdul Somad. Sebenarnya umur ni tak sampai 2030. Tapi kata malaikat, kata Allah Ta'ala, malaikat cabut nyawa dia. Kata malaikat, dia ada janji di Melaka. Tambah sikit. Ustaz Abdul Somad ni mana boleh umur ditambah? Cuba baca hadis. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya bertambah, wa yunsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau umurnya bertambah, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Orang yang menyambung tali silaturahim, umur boleh berubah. Mana boleh berubah? Allah sudah tetapkan. Yang sudah ditetapkan tak boleh dirubah. Yang menetapkan Allah, yang merubah Allah juga. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Dia boleh menghapus, dia boleh menetapkan. Wa indahu ummul kitab. Dia yang punya Lauhil Mahfuz, bukan punya kita. Yang tak boleh merubah tu ketetapan kerajaan, kita nak ubah. Mana boleh? Kerajaan buat ketetapan, dia ubah balik. Boleh sebab punya dia. Begitu juga dengan Lauhil Mahfuz. Ini punya aku, kata Allah. Allah itu bukan berkehendak berbuat sesuai kehendak kita. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia berkehendak sesuai dengan kehendak dia. Beza dengan kita. Hendak kita, orang tak hendak, tak jadi. Hendak kita, Allah tak berkehendak, tak jadi. Kita tak hendak, Allah berkehendak, jadi. Oleh sebab itu yang perlu ini kehendak kita apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Tapi kita mesti juga berkehendak. Ini banyak orang sekarang diajak, tuan tak solat, belum ada kehendak Allah lagi. Ada tak orang macam tu? Ada. Diajak dia sembahyang. Tuan tak sembahyang ke masjid? Aku menunggu kehendak Allah. Tapi bila makan, orang yang macam ini mestinya bila masa makan, tuan tak makan, belum ditanya dah makan duluan. Sembahyang dia tunggu kehendak Allah. Ke masjid dia tunggu kehendak Allah. Kalau tak ada kehendak Allah, maka tak jadi. Betul. Tapi Allah dah bagi kita kehendak itu. Dia bagi kita qudrat, iradat. Qudrat, kemampuan. Tenaga, dia bagi. Iradat, kehendak. Dua-dua Allah dah bagi pada kita. Bila dia bagi itu, manakala dia bagi umur, dia bagi telinga, dia bagi mata, dia bagi hati, dia bagi jantung, dia bagi tenaga, dia bagi kudrat, dia bagi iradat. Ada kudrat, tak ada iradat, tak jadi. Ada iradat, tak ada kudrat, tak jadi. Iradat saya ada, kehendak saya. Hendak apa? Hendak minum. Kalau nak bagi contohnya, jauh-jauh, dekat-dekat je. Saya hendak minum. Kehendak itu namanya iradat. Kemampuan menggerakkan tangan itu namanya kudrat. Ada kehendak, tak ada kudrat, tak jadi. Tengok je lah, meleleh air liur.
Ada kudrat, kemampuan ada, iradat tak ada, tak jadi. Siapa yang membagi itu? Allah. Allah dah bagi pada kita. Pakailah sesuai kehendak Allah. Hayya 'alas salah. Gunakan kudrat iradat. Langkahkan kaki datang ke masjid. Awak tak datang ke masjid, saya menunggu kudrat iradat Allah. Sesat, dhalla wa dhalla. Banyak sekarang orang ni bersesat pakai dalil pula. Dulu orang kalau sesat, sesat je. Sekarang sudah sesat, pakai dalil pula. Engkau ni kenapa tak ke masjid? Kenapa tak ke masjid? Tuan Haji, Allah ni banyak juga menyesatkan manusia. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, banyak juga yang diberi hidayah oleh Allah. Tuan Haji dah diberi hidayah oleh Allah. Pergilah ke masjid, pergi. Aku ni disesatkan Allah. Kata Tuan Haji, betul juga. Orang dulu kalau sesat-sesat je. Sekarang orang sesat pakai dalil pula. Pakai ayat pula. Makanya sebelum baca ayat Quran itu, kita disuruh baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum baca Quran disuruh baca A'udzubillah? Sebab setan boleh memesongkan kepala orang yang baca Quran. Sedang baca Quran itu pun dia baca, dipesongkan setan. Betul bunyi ayatnya. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujungnya. Jangan sampai di tengah saja. Kalau mengaji, sampai ke ujung. Kalau memotong, sampai ke landasan. Kata orang Melayu. Apa maknanya? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa orang yang disesatkan Allah itu? Orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Sudah dibagi tazkirah, sudah dibagi ayat, sudah dibagi hadis, tapi dia tetap juga tidak mau ikut. Inilah orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ada banyak orang yang baca kitab, mengaji, tapi sesat. Kenapa? Kerana tidak beramal. Kalau dengan banyak tazkirah, mengikuti pengajian, makin rajin beramal, teruskan. Kalau makin banyak mendengar tazkirah, makin rajin solat berjamaah ke masjid, teruskan. Tapi kalau makin banyak mengaji, hanya mengeraskan hati, melawan-lawan ulama, membuat tak mau melaksanakan syariat Allah, sesungguhnya kita sudah disesatkan Allah. Semua yang datang subuh berjamaah ini selamat daripada disesatkan Allah. Kalau hendak menengok orang yang selamat daripada munafik, tengoklah pada sembahyang subuhnya. Kalau hendak menengok orang Islam, tengok Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau nak menengok orang beriman, tengok salat subuh. Malam tadi ramai, subuh ni ramai juga. Menunjukkan orang Melaka ni insyaAllah selamat daripada kemunafikan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Subuh berjamaah seperti salat sepanjang malam. Ini semua tazkirah ini ada amal badan, tapi ada juga amal harta. Kalau tak ada amal harta, amal badan, tak akan jadi ibadah. Haji, tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar rabbana atina fid dunya hasanah. Amal badan apa amal harta? Amal badan, kaki bergerak. Datang pula dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata, antara dua tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Bagi yang hafal. Yang tak hafal, mulut aja dia gerak-gerak. Tak apa dia baca. Itu amal badan. Tapi di situ ada amal harta. Dia naik pesawat terbang, duit. Sampai di sana duduk hotel, duit. Sampai di sana dia mesti makan minum, duit. Yang lebih banyak lagi, shopping, duit. Orang ke Makkah ni, kalau dia tak elok-elok mengaji, orang pergi umrah ni kalau dia tak elok-elok mengaji manasik, oh, ini masjid, ini hotel. Ini hotel, ini masjid. Dari masjid ke hotel, tempat belanja. Ke masjid sekali, belanja dua kali. Tapi ini penting. Kalaulah belanja itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, datanglah mereka ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian mereka ingin membawa barang-barang niaga. Tapi mereka takut, nanti kalau aku pergi ke Makkah bawa barang niaga, nanti ibadah aku tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah,
boleh kami berniaga sambil kami haji dan umrah? Turunlah ayat. Laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Boleh kamu berniaga masa ibadah haji dan umrah. Boleh. Tapi apa bezanya? Apa beza niaga kita dengan niaga orang tak beriman? Apa beza niaga kita dengan niaga orang munafik? Niaga kita hasilnya untuk menolong agama Allah. Kalau ada orang berniaga niatnya tidak untuk menolong agama Allah, apa beza dia dengan orang kafir? Tak ada beza, mencari dunia. Beza niaga kita. Kita berniaga untungnya untuk apa? Bina masjid. Kita berniaga gunanya untuk apa? Sekolahkan anak yatim. Berniaga untuk apa? Buatkan rumah tahfiz Quran. Niatkan. Saya berniat, bila niaga ini nanti menguntungkan banyak, saya akan membuat rumah tahfiz Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Mati kita dimakan cacing tanah, budak-budak tetap membaca Quran. Mereka tetap mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Di atas pula budak-budak mengaji. Ar-Rahman 'allamal Quran. Mengalir. Itu saja yang mengalir. Yang menerangi kubur kita, yang melapangkan makam kita. Lain daripada itu, habis emas, gelang, rantai, subang, habis ditarik anak menantu. Anak mungkin biasa aja, menantu ni. Oleh sebab itu maka kita ni sebenarnya sedang merenung sejenak. Ustaz sampai tengok dah 2-3 kali tengok ke kanan. Apa Ustaz tengok? Tengok jam. Tadi saya mula 6.30, saya berhenti 7.30, di mana-mana 60 minit. Malam tadi 60, subuh ni pun 60. Saya ni sakit Ustaz Abdul Somad, pergilah ke hospital. Orang dari tempat-tempat jauh pun datang ke Melaka. Awak ke Melaka nak apa? Nak melawat. Awak ke Melaka nak apa? Nak berubat. Datang berubat. Saya berubat sudah. Pergi kepada Tuan Syekh, Tok Guru minta doa, sudah juga. Ada satu yang belum. Datang seorang sakit lutut. Lututnya bernanah. 7 tahun tak sihat-sihat. Dia datang menjumpai Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, aku ni sakit. Tak ada boleh sembahyang duduk. Lutut sakit bernanah. Apa ubatnya? Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas itu dia ingat hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan bersedekah. Lalu dia sampaikan, ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Obati orang sakit dengan bersedekah. Kalau engkau ingin sihat, engkau cari kampung yang susah dapat air, gurun pasir kering, engkau buat perigi. Orang Melaka sebut perigi juga. Kau buat perigi. Kau buat tempat air. Maka dia cari kampung, dia buatkan tempat air. Selepas itu dia datang lagi kepada Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, ya, lutut aku sudah kering, nanahnya sudah hilang. Orang yang tak, apa kata orang, apa ni, tak rasional. Apa hubungan perigi dengan lutut bernanah? Sakit datang dari mana? Dari Allah. Sihat datang dari mana? Dari Allah. Sulitkah bagi Allah mengeringkan lutut bernanah? Jangankan lutut bernanah, laut Melaka boleh kering. Apalagi lutut bernanah. Allah tinggal katakan saja kun fayakun. Jadi, maka sebenarnya apa yang inginkan Allah Ta'ala? Allah ingin menunjukkan dia kuasa. Aku kuasa, aku mampu untuk membuat apa yang tidak engkau mampu. Oleh sebab itu maka diantaranya. Itu kan zaman dulu, Abdul Somad, zaman Abdul Rahman Ibnu Mahdi, dah lama dah. Zaman sekarang apa ada orang yang sihat kerana sedekah ini? Saya sampaikan tazkirah di Islamic Center, Kampar, Riau, tentang hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Selepas saya tazkirah, turun, kami makan. Datang jamaah. Ustaz Abu Somad, ya, dulu istri saya kena penyakit di rahimnya, maaf. Masa kami scan ada kista. Orang Melaka sebut kista juga. Sista. Sis. Pokoknya itulah dia. Sebesar duit. Dia tengok sebesar duit. Kata doktor, tuan, ini istri tuan mesti operation. Ini mesti dihilangkan. Tapi nanti mudaratnya besar. Sebab kalau ini dihilangkan, rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang, apa maknanya?
Dia tak boleh mengandung lagi. Banyak perempuan kalau doktor cakap ini mesti dihilangkan, rahim hilang. Menangis dia meleleh air mata. Isteri dia menangis, laki dia pula senyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah. Tak boleh. Rupanya dia ingat hadis Nabi SAW. Da'u mardakum bisadaqah. Sadaqah, sadaqah, sadaqah. Dia panggil, dia jemput anak yatim, bagi makan. Dia pergi pada fakir miskin, bagi. Dia pergi ke masjid, dia tolong. Dia buatkan perigi, dia buatkan tempat wuduk, dia buatkan toilet. Dia cek lagi. Rupanya mengecik, hilang. Cek lagi, doktor pun heran. Awak makan apa? Tak ada. Makan asam pedas je. Kenapa ini hilang? Rupanya hadis Nabi. Kami yakin betul Ustaz Somad dengan ini. Aku tak percayalah. Aku dah sedekah hari-hari tak hilang juga. Rupa sedekah RM3. Mana hilang? Cubalah banyak sikit. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah tak memberikan ampunan kepada orang yang syirik. Dosa-dosa kita ini kalau Allah itu tidak ghafur, tidak rahim, tidak rahman, tidak, sudah lama kita ini rata dengan tanah. Kalau Allah hendak, kalau Allah berkuasa, sikit saja. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diletupkan. Mohon maaf beribu maaf. Bukan doa, bukan pula menakut-nakuti tuan-tuan. Bukan menakuti puan-puan. Kita ni duduk di tepi laut. Betul. Saya masa di hotel malam tadi, sampai petang semalam, saya buka tingkap, saya tengok, tepi laut. Ini kalau naik air ni ke atas, gulung suram. Saya ini di tepi laut ni. Saya ini di tepi laut ni sekarang. Kemudian kami pun naik ke atas tower. Naik ke tower, dijelaskan dengan guide. Apa kata dia? Ustaz Somad, kita ni di laut. Hah? Jadi bukan tepi laut? Bukan. Ini dulu ni air ni Ustaz. Kemudian ditimbun reklam. Maka tak ada lagi laut. Rupanya bukan pula tepi laut. Di tengah laut. Jadi kalau Allah berkuasa, na'udzubillah, dia guncang sikit aja tepi laut. Habis. Allah masih sayang sama kita. Allah masih lagi kasih dengan kita. Maka kita jaga. Dan kalau Allah jatuhkan hukuman itu, yang kena bukan cuma yang jahat saja. Tsunami dulu manakala datang, apa dia tengok? Ini sembahyang, tak jadilah gitu. Tak. Semua rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah, kalau dia datang dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja, yang baik-baik habis rata dengan tanah. Itulah maka ada penting amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab azab Allah kalau datang, na'udzubillah. Bagaimana cara menolak azab ini? Dulu orang-orang tua-tua kita, datuk-datuk kita, ayah, mak, ibu, bapa kita, apa kata mereka? Mari kita banyak sedekah, sedekah tolak bala. Di Melaka sebut sedekah tolak bala je. Sedekah tolak bala. Saya sangka sedekah tolak bala ni tradisi nenek moyang orang Melayu sebelum Islam. Rupanya sedekah tolak bala ni ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak bala dan sedekah menolak, menghilangkan, menjauhkan daripada mati su'ul khatimah. Maka banyak-banyak sedekah. Sebenarnya kita sudah ditetapkan hari itu akan melanggar seekor kambing. Na'udzubillah. Kenapa Ustaz pilih kambing? Entah tiba-tiba ingat kambing je. Sebenarnya hari itu takdir buruk. Tadi kan ada kita berdoa supaya dijauhkan dari takdir buruk. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini birahmatika syarra ma qadait. Jauhkan aku daripada takdir buruk. Doa kunut. Salah satu isi doa kunut, jauhkan aku daripada takdir buruk. Tertulis takdir kita hari itu untuk melanggar kambing. Rupanya subuh tu lupa doa kunut. Waqini syarra ma qadait. Itulah gunanya kita sembahyang berjamaah. Kita lupa, imam tak akan lupa.
Imam lupa, kita ingatkan dari belakang. Macam mana cara mengingatkan imam? Subhanallah. Tapi rupanya hari itu dia lupa, imam pun lupa juga. Bagaimana kita nak hilangkan takdir buruk ini? Dengan sedekah, bukan somat. Dengan sedekah. Itulah makanya pagi. Setiap pagi malaikat mamin muslimin yusbihu. Setiap orang beriman yang hidup pada waktu subuh, maka Allah kirimkan 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah hari ini bagilah dia ganti. Siapa yang bersedekah hari ini, bagi dia ganti. Tapi Allah ni adil. Yang tak bersedekah, Allah bagi juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Siap-siaplah. Bagaimana kita nak menolak ini? Tolaklah dengan sedekah, sedekah, sedekah. 727. Lama juga 730. Tak ada lah. Kita ni kalau tuan-puan yang biasa bagi kuliah, yang biasa bagi speech depan orang banyak, itu terasa. Kalau hati orang itu terbuka, itu kita pun menyampaikan tu lapang, rasa kejap. Tapi kalau hati orang tertutup, kalau hati dia tertutup, tak terlampau, mata dia pula tertutup. Itu lama. Lama terasa kita bagi tazkirah. Tengok jam macam mati jam. Tapi di Melaka ni Masya Allah. Malam tadi 1 jam 30 minit cepat berlalu. Subuh ni 60 minit cepat. Itu menunjukkan hati orang Melaka ni terbuka. Hati dia terbuka. Mata dia terbuka. Telinga dia terbuka. Tapi yang paling penting poket dia terbuka. So, banyak juga orang telinga terbuka, mata terbuka, poket tertutup. Tapi orang Melaka ni poket dia terbuka. Masjid besar-besar, cantik-cantik, elok-elok. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu termasuk orang yang suka menderma. Suka. Maka kita ajarkan anak-anak kita. Kita bagi dia duit. Kita bagi dia duit. Tapi selepas tu kita tunjukkan kotak sedekah. Cuba kau masukkan. Untuk mendidik dia. Nanti selepas kita mati, manakala dia memasukkan duit ke kotak sedekah itu, meleleh air mata dia. Sebab apa? Dia ingat. Dulu masa aku kecil-kecil, ayah dulu selalu bagi duit. Dia suruh masuk sini. Manakala tiap-tiap hari dia masukkan duit itu, dia akan ingat itu. Maka dia bertambah. Manakala dia masukkan duit, sambil dia kirim Al-Fatihah. Dia masukkan Al-Fatihah untuk almarhum ayah. Tapi anak cucu puan-tuan yang buat sedekah ni, mengalir pula pahalanya ke Riau. Saya pendapat. Semua yang mengamalkan. Itulah sedapnya jadi ustaz. Ustaz ni bukan setakat makan minum. Banyak orang cakap, apalah ustaz ni, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Saya kalau sikit-sikit makan, dah lama saya gemuk. Apa yang kau inginkan Ustaz Abdul Somad? Pergi Kuala Lumpur, pergi ke Melaka, pergi ke... Sebenarnya apa? Pahang. Pergi ke Terengganu. Ni sekejap lagi ke Pahang. Esok pula ke Terengganu. Yang diinginkan tu apa? Mendapatkan amal jariah. Habis. Sekaya-kaya manusia, setinggi-tinggi jawatan manusia, sebanyak-banyak harta manusia. 2 saja. Makan, minum. Makan, pakai. 2 saja. Makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Sekaya-kaya orang, pakaian dia 3 lapis saja. Selapis, 2 lapis, 3 lapis. Kalau ada sampai 4, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang, makan dia paling banyak 3 kali tambah. Tambah lagi. Tuan nak tambah lagi. Tambah 3. Lepas kalau ada sampai 5 kali, mungkin usus dah berlubang. Hidup ni bukan lama. Hidup ni bukan banyak. 2 je. Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, sakit, batuk, mati. Dulu pakai sakit, sekarang tak ada sakit. Terkejut. Si fulan mana? Mati. Kenapa? Jantung. Si fulan mana? Mati. Kenapa? Gula. Tak ada. Kenapa mati? Gatal. Tak ada. Oleh sebab itu maka kita banyak-banyak berdoa. Siap hidup, siap mati. Siap mati, siap hidup.
Jangan sampai kita takut betul. Yang penting kita siapkan bekal. Di antara bekal yang kita siapkan adalah sedekatun.